Ada yang tahu pasal tokoh Islam yang bernama Jabir bin Hayyan? Macam tak je. So, jom tengok video ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafil Safika binti Zamsuri. Saya daripada kelas EH110-3C. Pada video ini, saya akan menceritakan tentang salah seorang tokoh Islam dalam bidang sains dan teknologi, iaitu Jabir bin Hayyan. Nama penuh beliau adalah Abu Musa Jabir bin Hayyan Al-Barki Al-Azdi. Beliau lahir di Tarus, Iran pada 721 Masihi, sekitar abad ke-7. Beliau berketurunan Arab, akan tetapi ada yang mengatakan beliau juga berketurunan Persia kerana beliau lahir di Iran. Ayah beliau bernama Hayyan Al-Azdi, berketurunan Arab Az dan seorang ahli farmasi dari kabilah Yaman. Jabir bin Hayyan meninggal dunia di tahanan rumah di Kufan, Iraq pada tahun 815 Masihi. Jabir bin Hayyan dikenali sebagai Gibir di dunia barat. Ini kerana beliau merupakan salah seorang pakar sains Islam di sana. Tidak lupa juga kadang-kala beliau dipanggil sebagai Al-Harani dan Al-Sufi. Beliau juga terkenal sebagai bapa kimia kerana beliau sangat mahir dalam bidang kimia, farmasi, fizik, falsafah dan astronomi. Mengenai kehebatan tokoh ini, beliau sememangnya sangat menyumbang besar dalam bidang kimia. Ini kerana beliau telah memperkenalkan satu sistem penyiasatan dan penyelidikan dalam bidang alkimia yang diubah bentuk menjadi sesuatu yang lebih moden seperti mana yang kita guna pakai pada masa kini. Contohnya seperti proses penyulingan air, proses pengkristalan dan proses pengoksidaan. Tidak lupa juga, beliau adalah seorang tokoh yang hebat kerana beliau telah mencipta pemotong. Makmal beliau juga dikenali sejak beberapa abad dahulu kerana kehebatan beliau yang sangat masyhur. Kemasyhuran beliau ini diabadikan dalam 100 buah buku dan 22 daripada buah buku tersebut berkaitan dengan kimia dan alkimia. Beliau juga telah temukan zat galian dan asid lain yang disediakan bagi al-imbik yang pertama. Al-imbik ni merupakan satu ciptaan yang teragung yang jadikan proses penyulingan lebih mudah dan lebih sistematik. Beliau juga mampu mencipta pengkristalan, penyulingan, pengoksidaan dan pelbagai lagi teknik proses dalam bidang kimia seperti mana yang kita lihat pada masa kini. Beliau juga telah menulis pelbagai jenis buku mengenai kimia, falsafah, fizik dan astronomi. Antara karya beliau adalah karya yang paling termasyhur dan yang mempengaruhi sehingga kini adalah kitab Al-Kimia beliau. Terdapat juga beberapa kitab lain seperti Al-Rahmah, Al-Kabir dan Al-Sabi'i. Kitab-kitab beliau ditulis dalam bahasa Arab, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Eropah seperti Latin, Perancis dan juga Jerman. Yang dunia hari ini sebagai pelajar dapat manfaat daripada tokoh Jabir bin Hayyan ini. Sememangnya banyak manfaat yang kita perolehi daripada tokoh tersebut. Pertama, dunia kini kita dapat lihat masih menggunakan segala prinsip dan teori yang beliau pernah temui sebelum ini. Contohnya seperti pengoksidaan, penyulingan air,
yang kita dapat lihat sehingga ke hari ini masih diguna pakai. Tidak lupa juga pemprosesan bahan di kilang yang menggunakan aplikasi tindak balas kimia yang beliau pernah temui dan beliau pernah siasat pada beberapa abad dahulu. Apa yang pelajar dapat manfaat daripada tokoh tersebut? Sememangnya ada juga manfaat kepada pelajar kerana daripada sejak sekolah rendah kita dapat mengenali proses-proses kimia, kita dapat mempelajari tentang bulan dan bintang, tentang keadaan astronomi, fizik dan falsafah kita. Penulisan beliau sememangnya banyak memberi makna kepada masyarakat kini, cuma tidak ramai yang mengetahui tentang Jabir bin Hayyan ini. Sebagai kesimpulannya, kita dapat mengetahui bahawa Jabir Ibn Hayyan adalah tokoh falsafah Islam yang banyak menaruh perhatian pada kimia. Banyak penemuan-penemuan saintis yang ditemukan olehnya dan tidak sedikit pun masih digunakan hingga saat ini. Peralatannya maupun teori-teorinya sebagai dasar pemikiran. Beliau telah mampu mengubah persepsi tentang berbagai kejadian alam yang pada saat itu dianggap sebagai suatu yang tidak dapat dijangka menjadi suatu ilmu sains yang dapat difahami dan dipelajari oleh manusia sehingga ke hari ini. Selain itu juga, Jabir bin Hayyan tidak pernah melepaskan pemikiran-pemikiran yang dihasilkan dengan unsur ilahi. Titik tolak perkembangan ilmu adalah dari Al-Quran dan As-Sunnah yang bertujuan untuk memperkuatkan iman dan takwa kita. Tidak kira setinggi mana ilmu yang ditimba, janganlah kita lupa akan Dia yang mengurniakan ilmu kepada kita. Sebagai seorang Muslim, kita haruslah mengenali tokoh-tokoh ilmuwan Islam. Jangan hanya tahu mengenali tentang tokoh-tokoh Barat kerana kemajuan yang dicapai Barat pada mulanya bersumber dari peradaban Islam. Itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.